Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan berdoa. 我们再一次的低头祷告， Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap saat, setiap waktu. 主啊，我们需要你每时每刻。 Kami butuh firman-Mu yang hidup untuk berbicara kepada setiap kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. 我们需要你的话语来充沛我们，让我们每个人的挣扎都在你面前。 Berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan, menerjemahkan, dan juga yang mendengarkan. 求主你赐福你的仆人讲的、翻译的，也求主你帮助听的。 Biarlah kami boleh dengan jiwa dan hati yang terbuka di hadapan Tuhan menerima firman yang hidup itu. 让我们敞开我们的心窍来领受你的活的真道。 Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. 我们如此祷告，这奉我又真又活的神。 Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. 各位主内弟兄姐妹早安。 Pagi hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, dan di sepanjang perjalanan menuju Natal kita akan merenungkan satu tema besar, The King, Raja. 然后今天是我们迈入我们降临期的第一周，所以今天我们就要谈的就是关于君王。 Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5. 让我们来打开圣经以赛亚书第9章第5节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan kalau Mandarin ayat 6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. 在中文版的以赛亚书是在第6节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、赐世、全能的神、永在的父、和平的君。 Saudara, di sebuah area pertokoan di Kota Malang terlihat ada seorang kakek yang duduk menunggu setiap hari. 我们在马浪有一个商店区的地方，我们有看到一个老爷爷每天在那边等待。 Menurut warga lokal, hampir setiap hari kakek itu menunggu di sana dari pagi sampai petang untuk menunggu kekasihnya. 据当地的居民告诉我们说，这个老爷爷每天在那边等待，他在等待他的情人。 Kakek ini sudah menunggu sejak tahun 70-an. 所以老爷爷等待自从在70年代的时候。 Kabarnya waktu muda dulu dia dan kekasihnya itu harus berpisah karena sebuah peristiwa politik. 他当时跟他的情人分开，就是因为有政治性的问题，所以他们分开。 Dan mereka berjanji akan bertemu kembali di tempat itu. 他们约定好在那个地方他们见面。 Jadi kakek itu menunggu dan menunggu dengan sebuah keyakinan yang besar bahwa kekasihnya akan memenuhi janji dan akan datang. 所以老爷爷就是在等待，又在等待，他非常的盼望，他非常肯定他的情人会跟他相见。 Namun sayang sekali kekasih yang ditunggu itu tidak pernah datang. 但是很可怜的，他所等待的那位情人没有出现。 Sampai akhirnya ketika kakek ini meninggal di tahun 2017 pun kekasihnya tidak pernah datang, entah karena alasan apa. 直到2017年，这位老爷爷病逝，他的情人依旧没有出现，不知道什么原因。 Saudara bayangkan kakek ini sudah menunggu sekitar 40-an tahun. 你可以想象，这位老爷爷等待了40多年。 Dan dia punya keyakinan yang besar kalau kekasihnya itu akan datang. 他很肯定的相信他的情人一定会出现。 Tapi miris sekali keyakinannya yang besar itu tidak dibarengi dengan sebuah jaminan kepastian kalau kekasihnya akan datang. 很难过的，这个应许不成为一个保障，他的情人会跟他见面。 Dan inilah yang membuat menunggu itu menjadi sulit.
kalau tidak ada jaminan kepastian di dalamnya. 所以我们非常明白，如果一个约定、一个肯定没有实践的话， Setiap hari kita juga diperhadapkan pada berbagai pengalaman menunggu. 我们每天的生活当中，我们也有这个经历，每天在等待。 Mulai dari menunggu yang masih bisa kita nikmati, menunggu anak pulang sekolah, menunggu abang Gojek antarin makanan, menunggu jam pulang kantor, menunggu gajian tiap bulan. 我们开始有一些的等待，这些都是赏心悦目的等待，等待孩子放学，等待外卖送东西吃，等待我们回家下班的时间，我们在等待每个月要发粮、发薪水。 Pengalaman menunggu seperti ini mungkin sudah tidak terasa seperti menunggu karena ada kepastian dan sudah jelas. 因为这种的等待，这种的经历，我们知道，我们没有感觉到，因为这个是有肯定式的，最后就是成为一个惯例性。 Tapi selain pada pengalaman menunggu yang seperti ini, ternyata kita juga berhadapan dengan pengalaman menunggu yang lebih serius. 但是除了这样的等待之外，我们还要面对一切的等待的经历是很严重性的。 Menunggu jawaban doa. 等待上帝回应我们的祷告。 Menunggu orang yang kita kasihi sembuh dari sakitnya. 我们在等待我们所爱的人，他从他的病中得到痊愈。 Menunggu masalah kita mencapai sebuah titik terang. 我们等待我们的问题会有一个光明点，会有一个亮点。 Menunggu rencana indah yang katanya dijanjikan oleh Tuhan, tapi saat itu belum datang-datang juga. 我们等待一个美好的计划，是神据说是神应许我们的，但是到现在还没有实现。 Pengalaman menunggu yang seperti ini seringkali melelahkan jiwa dan raga kita, bukan? 这种的等待是非常的让我们的生命感到非常的累，对不对？ Karena secara teori kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada jaminan kepastian. 如果根据我们知道的，在主里面，我们知道这种应许是有一个保障。 Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. 我们知道主不曾经失约， Tapi mungkin kita sudah menunggu terlalu lama untuk melihat janji itu digenapi. 但是我们因为等待太久，这种的应许能够被成全， Sehingga akhirnya perlahan-lahan kita mulai kehilangan iman percaya, bahkan tidak berani berharap. 所以久而久之，我们觉得我们的信心已经开始的软弱，甚至我们不敢再有盼望。 Saya jadi melihat ada sebuah ironi antara pengalaman menunggu kita dengan pengalaman kakek tadi. 我有看到一个很讽刺的意味，就是我们的经历就好比刚才那老爷爷一样。 Sang kakek itu punya iman yang begitu besar yang tidak pernah goyah, sekalipun tidak ada jaminan kepastian bahwa yang ditunggu itu akan datang. 这个老爷爷他有这个信心，他没有动摇，虽然他所等待的没有实现。 Sementara dalam perjalanan kekristenan kita ada jaminan kepastian yang diberikan oleh Tuhan. 反而在我们的这个灵命的路途当中，我们都有上帝所肯定的一个应许。 Tapi apa kabar dengan iman percaya kita? 但是我们的信心又如何？ Apakah kita juga punya iman yang besar untuk menunggu? 是不是我们有这么大的信心来去等待？ Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali akan jaminan kepastian yang diberikan oleh Allah kepada kita. 今天的信息就是告诉我们，上帝的应许的肯定是于我们每个人。 Yang akan menolong kita untuk berjalan di dalam iman, percaya, dan pengharapan ketika kita menunggu. 就是给我们一个信心在行走，满的信心和盼望在等待中。 Sehingga menunggu itu tidak lagi jadi hal yang melelahkan dan mengecewakan. 所以这个等待不至于成为我们的疲惫与失望。 Mari kita lihat lebih lanjut lewat penelusuran firman yang tadi sudah dibacakan. 让我们从所读的圣经里面，我们继续探讨。 Saudara, di dalam Yesaya pasal 1 sampai 12, Nabi Yesaya ini sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kerajaan Yehuda yang ada di bagian selatan. 所以弟兄姐妹，刚才我们所读的这个以赛亚书第1到第12章里面，告诉我们神的计划，就是在关于这个犹大国，就是在南部，在南方。 Pada waktu itu kerajaan Yehuda dipimpin seorang raja yang namanya Raja Ahaz.
在那个时候，犹大国是由一个名叫阿哈斯王统治。 Dan kerajaan itu sedang berada dalam sebuah krisis. 这个王朝、这个王国在危机的当中。 Karena kerajaan Israel yang ada di bagian utara, yang sebenarnya ini adalah saudara sendiri, mencari kawan dari Aram untuk melawan Yehuda. 因为在那个时候，就是在北部，就是有以色列骑士，他们就是兄弟，他就找了朋友叫亚兰，他们两个王朝要攻打， Jadi 2 lawan 1. 就是两个攻打一个。 Secara logika sulit sekali untuk dikalahkan. 如果以想象力来讲，很难的被击败。 Di tengah krisis ini Tuhan melalui nabinya Yesaya datang untuk memperingatkan Raja Ahas ini. 在这种危机当中，上帝差遣了他的先知以赛亚来提醒阿哈斯王， Supaya dia bertobat, berbalik, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi memberikan korban persembahan kepada dewa-dewa yang disembah oleh musuhnya. 就是他要劝解这个阿哈斯王来悔改，不要再献祭给偶像，而且不要敬拜地人所拜的偶像。 Setelah diingatkan, Raja Ahas ini bukannya bertobat, dia malah pergi cari bantuan kepada kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Asyur. 反而这个阿哈斯王不听这个劝告，他反而去寻找另外一个帮助，就是亚述的民族。 Jadi supaya 2 lawan 2, Yehuda juga cari Asyur untuk melawan Israel dan Aram. 所以是因为两个攻打一个，他也是寻找亚述的民族，所以两个也对付两个。 Dan memang akhirnya musuhnya Israel dan Aram itu dikalahkan. 最后以色列跟另外一个民族被击败。 Tapi masalahnya Yehuda yang tadinya cari bantuan kepada Asyur sekarang malah jadi jajahannya Asyur. 反而犹大他去寻找亚述王来帮助，现在他反而被亚述王所殖民。 Jadi kita bisa bayangkan keadaan kerajaan Yehuda waktu itu. 所以我们可以想象在那个时候犹大国的状况。 Sudah kejepit, diserang sama 2 kerajaan, cari bantuan sama kerajaan lain, tapi malah dia dijadikan jajahan. 然而这个犹大国，他在被夹住的当中，他被两个王朝所攻打，他去寻找亚述王，反而被亚述王来控制他们。 Nah, jadi masyarakat yang tinggal di dalam Yehuda waktu itu pasti kondisinya begitu mengerikan, begitu susah. 所以当时在这个犹大国里面的百姓，他们的状况是何等的困难。 Saya membayangkan mungkin mereka juga menunggu dan berharap ada kepastian, ada jaminan di dalam pengharapan mereka. 所以我也肯定，他们正在等待中的肯定，希望有缓解在这个困难的当中。 Lagi pula mereka ini adalah keturunan Abraham, keturunan Daud, raja yang berkenan di hadapan Tuhan. 他们也是这个亚伯拉罕的后裔，大卫的后裔，也是上帝的选民。 Dari kecil mereka ini sudah banyak mendengar, sudah banyak diajarkan tentang Tuhan yang setia pada janjinya. 他们从小就知道了上帝信实的应许。 Tapi waktu mereka berhadapan dengan kondisi kekacauan itu, mungkin mereka juga bertanya-tanya, kapan janji itu digenapi? 所以在这状况当中，他们也是在问这种应许何时能够实现？ Harus menunggu berapa lama? 要等待多久？ Dan di tengah kondisi inilah Tuhan kasih tahu di pasal 9 lewat Nabi Yesaya. 所以在这种状况当中，上帝透过以赛亚在第9章那边告诉我们， bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. 因为有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩上。 Kalau Raja Ahas itu sibuk mencari raja yang lebih besar darinya, yang dia pikir lebih hebat, yang bisa membantu dia, Tuhan memberikan solusi lewat kelahiran seorang anak. 阿哈斯王现在他在寻找另外一个国王，让他可以刚强，但是上帝却透过一个婴孩。 Kalau mau dipikir sebenarnya agak aneh. Bagaimana mungkin seorang anak atau lebih tepatnya diterjemahkan seorang bayi bisa menjadi jawaban buat permasalahan politik kerajaan waktu itu.
所以我们在想，如何可能？而且这是一个非常不可能的事，如何透过婴孩来治理那个时候纷争的政治？ Bagaimana mungkin seorang bayi itu bisa memperbaiki kondisi pemerintahan yang sudah kacau? 这个婴孩怎么样来帮助一个混乱的那个时候的政治？ Tapi jawabannya mungkin. 但是答案是可能， Sebab dia bukan sembarang bayi. 因为他不是一个随便的婴孩， Karena namanya akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 因为他的名字就是称为奇妙的赐世、全能的父、永在的父、和平的君。 Dalam budaya waktu itu nama sangat penting. 在那个时候的文化，名字很重要。 Karena di dalam nama terkandung maksud yang ingin disampaikan. 因为在名字里面，它有要表达的含义。 Nama Yesaya sendiri berarti Tuhan adalah keselamatan. 以赛亚他的意思就是说，在主里面有平安。 Kalau nama Aini, saudara terjemahkan sendiri ya. 如果是爱你的话，你自己解释好了。 Saudara, 4 nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan itu juga unik. 所以这4个名字给个要将出生的婴孩也是非常的奇特。 Bukan cuma ada sebutan, tetapi ada kata sifat yang menerangkan sebutan itu. 不单单只是名字，它有这个形容词在里面。 Dia itu ajaib, perkasa, kekal, damai. 它奇妙、全能、永在、和平。 Keempat kata sifat ini sebenarnya adalah kualitas yang ditujukan untuk menerangkan Allah yang dipadukan dengan sebutan yang mempertegas siapa dia dan apa yang akan dia kerjakan. 这4个形容词里面，就是说明了上帝的质量，来怎么样来去形容、强调他是谁。 Dia adalah penasehat ajaib. 他是奇妙的赐世， Seorang yang memiliki strategi yang ajaib. 一个非常有战略的启示。 Sehingga kalau kita mengikuti nasihat yang dia berikan, kita pasti mendapatkan jawaban yang paling baik. 如果我们跟随他的劝勉，我们必定肯定得到好的答案。 Di dalam sebuah kerajaan, biasanya seorang raja meminta nasihat dari penasehatnya. 通常一个国家、一个国王常常让他向他的顾问征求意见。 Penasehat itu adalah orang yang dipikir paling bijak untuk memberikan masukan terkait strategi perang, terkait pemerintahan, keputusan yang akan diambil oleh raja. 这个顾问他的战略、他的方针，常常给了国王里面一些的策略，以问答案。 Anak yang lahir ini bukan hanya sebagai penasehat ajaib, tapi dia juga adalah Allah yang perkasa. 这个出生的婴孩，他不单是一个奇妙的知识，他也是全能的上帝。 Karena dia Allah yang melihat dari atas, dia perkasa dan penuh kuasa, maka dia dapat mengalahkan musuh dengan mudah, sehingga kita bisa berlindung kepada dia. 因为他就是上帝从上面看下来，上帝，所以他很勇敢、有权威，而且他能够击败，很容易的击败。 Dia juga adalah Bapa yang kekal. 他也是永恒的父。 Figur Bapak adalah figur yang penting khususnya waktu itu. 父亲的形象在那个时候也是一个非常重要的形象。 Bapak digambarkan sebagai seorang yang menyediakan kebutuhan, seorang yang penuh kasih dan memberikan rasa aman. 一个父亲常常就是被描写容易易被需要，甚至给了爱，还有就是给了安全感。 Tapi Bapak yang di dunia tidak selamanya bisa bersama dengan kita karena mereka terbatas oleh waktu dan ada saatnya nanti mereka akan pergi meninggalkan kita. 而在世界上的父亲，他也不能够永远的供应我们，因为总有一天他也要会离开我们。 Tapi dia adalah Bapa yang kekal, 但是他是永在的父， yang sudah ada dari dulu, sekarang, selamanya. 昔在、今在、永在， Sehingga dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. 所以他必不离开我们。 Terakhir dia disebutkan sebagai Raja Damai. 最后说他是个和平的君。 Kerajaan yang hidup masa itu sulit sekali untuk hidup damai tanpa peperangan. 所以在那个时代，这个国王他很难有平静的生活，因为他们处于战争的状况。 Apalagi untuk berdamai dengan musuh. 更何况他要跟他的敌人和好。 Tapi Raja Damai ini mendamaikan kita dengan Allah bahkan ketika kita masih menjadi musuhnya Allah.
但是这个国王让我们与上帝和好，当我们与上帝为敌的时候， Saudara, ketika Nabi Yesaya menyampaikan berita ini, orang-orang Yehuda masih belum mengerti apa sih sebenarnya yang dibicarakan. 当以赛亚先知告诉他们这个信息的时候，当时犹大国的人还不相信，到底他在说什么？ Siapa sebenarnya bayi yang dibicarakan itu? 到底这个婴孩他所说的是谁？ Mereka tidak menyadari kehadiran Allah di tengah mereka yang sebenarnya sudah dinyatakan lewat Nabi Yesaya. 他们不清楚，他们不知道上帝已经来到他们当中，其实透过这个以赛亚先知。 Mereka menunggu bukan dengan iman percaya, tetapi menunggu karena memang tidak merasakan kehadiran Allah. 他们等待，但是他们不是用信心的等待，上帝最后就是经过这800年的时候的应许。 Sampai akhirnya lebih kurang 800 tahun setelah itu, seorang bayi yang dimaksudkan lahir di Bethlehem, di kota Daud, seorang dari keturunan Daud. 所以经过了这800年之久，就是有一个婴孩降生在伯利恒，就是在大卫的城里，就是大卫的子孙。 Dia adalah Yesus. 他是耶稣， Dan apa yang dia kerjakan tepat seperti sebutan yang diberikan kepadanya. 所以他所做的一切，就好像以前曾经称呼他一样。 Yesus menyatakan kehadirannya sebagai penasehat ajaib yang memberikan jawaban bagi setiap permasalahan manusia. 所以耶稣来到世间，就成为一个奇妙的启示，给了我们人类在等待的一切问题当中的答案。 Sebagai Allah yang perkasa yang menyatakan kekuasaannya atas alam, atas penyakit, kematian, dan sebagainya. 所以他是一个上帝，他全能的主，他能够有这个权柄来对付这个自然界，还有病还有死亡。 Sebagai Bapa yang kekal, yang memberikan perlindungan, kasih, dan rasa aman bagi setiap kita. 成为一个永在的父，对我们每个人成为保护与爱。 Bahkan membawa perdamaian bagi manusia berdosa dengan Allah sebagai seorang Raja Damai. 甚至成为一个和平的使者，来与上帝和好，成为一个和平的君。 Kelahiran Yesus di tengah dunia, kematian, bahkan sampai kebangkitannya menjadi bukti bahwa penantian kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. 从耶稣出生到现在，他的死亡，他的复活，直到成为一个证据，我们的等待不是枉然。 Ada sebuah kepastian bahwa kita yang menunggunya pasti akan mendapatkan jawaban. 我们有个保障，就是我们每个在等待他的人一定会有答案。 Masalahnya seringkali kita yang tidak sadar kalau dia sendiri sudah memberikan jawaban lewat kehadirannya. 问题就是我们自己常常不清不楚，就是他的答案透过他的降生。 Masalahnya seringkali kita juga tidak sadar kalau dia hadir. 我们有问题就是，他们常常的问题就是我们不晓得他已经在。 Umat Tuhan waktu itu tidak menyadari bahwa jawaban yang diberikan oleh Allah adalah lewat kehadirannya sendiri yang dinyatakan lewat berbagai nabinya. 所以问题就是我们常常也不知道、不清楚，上帝给的答案就透过他自己的同在，透过他的各位先知。 Dan sayangnya mereka tidak percaya, tidak mencarinya juga. 他们不相信，而且没有去寻找。 800 tahun kemudian waktu Yesus lahir dan berada di tengah-tengah mereka pun mereka tidak percaya. 800年过以后，耶稣降生在我们当中，他们自己也不相信。 Bahkan sampai hari ini ada di antara mereka yang masih menunggu kedatangan Mesias itu. 直到今天，一部分的人还在等待弥赛亚。 Ada seorang pendeta abad 13 yang bernama John of Ruysbrock. 有一位牧师在这个13世纪的时候，名叫约翰。 Pendeta itu berkata bahwa kedatangan Yesus di dalam dunia ini ada 3 kali. 他说耶稣降世3次。 Kedatangan yang pertama itu adalah kedatangan yang dituliskan di dalam Alkitab kita ketika dia lahir ke dunia, jadi sama dengan manusia, melakukan mukjizat, mati di kayu salib, dibangkitkan, dan naik ke sorga.
第一次就是根据有圣经的记载，他来到降生为人，然后他做了许多的善事，然后受死在十字架上。 Sementara itu kedatangan yang ketiga adalah nanti waktu Yesus akan datang kembali. 第三次的降临就是当主耶稣再次降临的时候。 Waktu itu dia akan datang menjemput setiap kita yang percaya kepadanya untuk masuk di dalam kerajaan dan kemuliaannya. 对他降临的时候，他要迎接我们凡是信他的人进到他的国度里面。 Waktu itu kita akan bertemu secara langsung dengan dia dan dia akan memerintah sebagai raja yang adil dan yang akan datang. 那个时候我们要与他面对面，然后他有统治作王。 Lalu bagaimana dengan kedatangan yang kedua? 然后第二次的降临是怎么样呢？ Nah, saudara tidak salah dengar ya, saya memang tadi belum menyebutkan kedatangan yang kedua. 你没有听错，刚才我没有讲第二次的降临。 Menurut John ini, kedatangan yang kedua itu adalah saat ini, di dalam hidup orang percaya, di dalam keseharian kita. 就约翰是说，我们当今的状况就是信他，而且在他的里面的人。 Jadi sekarang, hari ini, saat ini, dia sudah datang dan hadir dalam hidup kita. 所以现在就在这个时刻，他已经同在我们的生命里。 Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mengenali dan merasakan kehadirannya dalam keseharian kita? 问题就是我们每一天所感受他的、认识他，是不是我们有感受到呢？ Atau jangan-jangan justru itulah yang membuat kita menunggu dia di dalam kelelahan dan kekecewaan. 所以这个情况就切莫成为我们每天等待他在疲惫和失望中。 Sebab mungkin kita pikir kalau dia hadir, dia akan selalu menjawab kita sesuai dengan jawaban yang kita inginkan. 我们常常想，如果耶稣的出现、耶稣的同在，常常会回应我们所需要的。 Padahal mungkin kita yang tidak peka kalau dia hadir di sini. 其次是我们自己不敏感，因为他在我们当中。 Dia hadir ketika kita ada di sini, datang beribadah di rumahnya. 他在我们当中，他知道我们来到他家里面敬拜他。 Dia hadir di pagi hari yang cerah. 他在晴朗的早晨，他同在； Dia hadir di hari yang mendung. 他在阴天，他也同在； Dia hadir lewat orang-orang sekitar yang menguatkan kita. 他也同在，让我们透过我们四周围的时候，他刚强我们。 Dia hadir waktu kita bangun, duduk, berdiri, makan, kerja, sekolah. 他与我们同在，当我们坐下，我们站起来，我们煮餸，我们做工，我们读书。 Dia hadir lewat orang-orang miskin, orang-orang terlantar yang mungkin kita jumpai di sekitar kita. 他也同在和那些贫穷的人，还有那些流离失所，甚至在我们四周围一些困难的人。 Dia hadir waktu kita kesal, marah, kecewa, bahkan ketika kita tidak pengen datang kepada dia. 他与我们同在，虽然我们在懊恼，我们生气，我们失望，我们甚至不知道我们与他同在的时间。 Dia hadir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. 他在我们呼吸的时候，一呼一吸的时候，他与我们同在。 Hanya saja mungkin kita terlalu sibuk sampai tidak punya waktu untuk berhenti, untuk diam, untuk mencari dan merasakan dia. 直到我们没有时间来去停止回忆，然后寻找感受他。 Memang Tuhan tidak hadir secara utuh dalam bentuk fisik yang bisa kita lihat dengan mata secara langsung. 虽然我们拿完整的肢体，让我们得以见到他，不能见到他与我们同在。 Tapi justru itulah yang membuat menunggu menjadi semakin indah. 就是这个缘故，让我们等待当中就是越来越美丽，越来越好。 Pada saat kita tahu dia hadir, tapi terkadang kita tidak merasakan kehadirannya, kita diingatkan untuk selalu mencari wajahnya dan menunggu dia. 当我们知道他同在，但是我们知道感谢他的同在的时候，我们要被提醒，我们要寻求他的面和等待他。 Pada saat kita berdoa, doa kita belum dijawab, hal ini membuat kita semakin menunggu dalam harap kepada dia. 当我们在祷告，我们的祷告还没有被回应的时候，这个事件让我们可以就越等待他，而且越期盼于他。 Kita juga jadi belajar bahwa yang memegang kendali atas hidup ini adalah dia, bukan kita. 我们也知道，我们要学习，我们来成为主宰的不是我们自己，而是上帝。 Pada saat kita menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan, kesulitan,
kita diingatkan untuk semakin menunggu Tuhan. 当我们在行走我们每天生活的时候，我们的苦难，我们的挣扎，我们要被谁提醒？我们在等待上帝。 Bahkan kesulitan demi kesulitan itu membuat kita semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini cuma sementara dan kita diingatkan untuk berharap akan kedatangannya kembali sebagai Raja yang akan memerintah, yang akan menunjukkan keadilan, yang akan menghapuskan segala kesedihan dan air mata kita. 甚至我们所等待我们的苦楚，我们所经历到一切，我们必须知道，我们的生命当中只有一下子暂时的，我们也被提醒，我们要越来越盼望他的降临，成为一个王，有权柄，有公义，还有要擦去我们一切的眼泪。 Pada saat kita tetap setia menunggu Tuhan dengan iman pengharapan, ternyata saat itu juga Tuhan bekerja dan melatih kita untuk menjadi anaknya yang lebih kuat. 然后在那个时候，我们依然忠心的等候，然后以信心盼望。在那个时候，我们的神也在动工来操练我们，成为他刚强的孩子。 Bahkan kalau kita menyadari bahwa Dia juga hadir bersama dengan kita ketika kita menunggu, maka sesungguhnya menunggu itu bukan lagi hal yang mengecewakan dan melelahkan, karena Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru kepada setiap orang yang menunggu Dia, seperti tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. 甚至我们知道，我们在等待他的时候，我们也恳切的等候，不是因为我们已经疲惫或者是失望，因为主常常给我们力量，就好像在以赛亚书40章31节告诉我们。 Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 因为每个人在等待上帝的人得到新的力量，使我们如鹰展翅，让我们不觉得疲惫。 Ada seorang anak bernama Jenny yang tinggal di sebuah panti asuhan. 有一个孩子名叫做 Jenny， 是住在一个孤儿院。 Tadinya dia adalah seorang anak yang pendiam dan murung. 他以往的时候，他只是一个非常沉默，而且是非常忧伤的孩子， Sorot matanya tidak bercahaya. 眼光无神。 Dia lebih suka menyendiri di kamar daripada bergaul dengan teman-temannya yang lain. 他比较喜欢独自在房间，比起他跟他的朋友在一起。 Tapi hari-harinya di panti asuhan milik Ibu Rose itu berubah ketika bulan yang lalu dia bertemu dengan sepasang suami istri yang akan mengadopsinya. 但是这个孤儿院，就是这个洛氏女士的孤儿院里面，他已经遇到了一位想要领养他的夫妇。 Tepat 1 bulan yang lalu ada sepasang suami istri kaya raya yang mendatangi Ibu Rose dan sepakat untuk mengadopsi Jenny sebagai anak mereka. 1个月以前，有一对非常有钱的夫妇，就是来到这个洛氏的孤儿院里面，他愿意领养 Jenny 成为他们的孩子。 Tapi sepasang suami istri ini harus menyelesaikan urusan mereka di luar negeri sehingga mereka pergi sesaat, tapi mereka janji akan menjemput Jenny bulan depan. 因为这对夫妇他们在国外有事情要办，所以他应许，他答应过了一段时间要来接 Jenny。 Kontrak sudah ditandatangani. 他们的立约已经做好了， Sudah ada materai di atas sebuah kertas itu. 已经有了这个印花在这个立约上。 Artinya ada sebuah jaminan bahwa mereka pasti akan datang kembali ke panti asuhan itu untuk menjemput Jenny. 这个就是一个保障，他们总有一个时间要到回来接 Jenny。 Dan sejak saat itu, hari-hari Jenny tidak lagi sama. 所以自从那个时候开始 ，Jenny 的生活不一样了。 Setiap hari dia menunggu dengan penuh harap. 每一天他都是过着非常有盼望生活。 Hari-hari di panti asuhan yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan rasa bosan itu sekarang jadi lebih berwarna.
以前他在孤儿院里面生活的时候，他觉得非常厌烦，而且有很难处、很苦难的，因为现在他已经改变了。 Sebab hari demi hari yang dia lewati berarti membawa dia semakin dekat kepada hari kedatangan papa mama barunya itu. 所以他每天就是盼望着越来越靠近他有一个新的父母。 Setiap hari ketika dia membaringkan tubuhnya di atas kasur yang tipis dan keras itu, membuat dia semakin membayangkan kalau nanti tinggal di rumah baru, dia akan tidur di atas kasur yang empuk dan enak. 所以他每天睡觉的时候，他睡在一个又薄又硬的褥子上，所以他在想象，如果他到了一个新家，他会睡到又舒适又厚的垫子上。 Ketika matanya menatap pada langit-langit rumah yang sudah bocor itu, membuat dia semakin menunggu. Nanti kalau tinggal di rumah baru, aku akan punya kamar yang lebih bagus dan tidak bocor. 所以他看到他孤儿院的天花板已经漏水了，他也在想，如果我到了新家，我一定得到一个房间的天花板是不漏水的。 Ketika dia makan makanan di panti asuhan itu dengan lauk yang sederhana dan ala kadarnya, membuat dia semakin membayangkan, kalau aku tinggal di rumah yang baru bersama dengan orang tuaku, mama baruku akan memasakkan makanan yang enak, makanan kesukaanku. 所以他才每次吃东西的时候，他的饭菜是何等的简单，但是他想到，如果我寄到我的新家里面的时候，我相信我的母亲会煮我喜欢吃的食物给我。 Semua hal ini membawa Jenny untuk selalu rindu, ngobrol, dan menelepon orang tua barunya itu. 所以这个事件让他这个 Jenny 很想和他的新的父母来聊天。 Sekalipun waktu untuk menelepon di panti asuhan sangat terbatas. 虽然在那个时候打电话的时间，这个孤儿院是非常有限的。 Tapi janji dan kepastian yang diberikan oleh orang tua barunya itu membuat Jenny belajar, membuat Jenny yakin bahwa penantiannya tidak sia-sia. 但是这个应许和肯定，就是他的父母，他的新的父母肯定给他的，让他有这个能力在等待当中不至于惘然。 Bahkan kesusahan demi kesusahan yang dia alami membuatnya semakin menunggu dengan penuh harap. 所以他每天所过那种困难又困难的生活，让他可以越有精神、越有精力的去等待他的新家。 Saudara, Allah juga telah memateraikan janjinya di dalam hati setiap kita oleh Roh Kudus. 弟兄姐妹，上帝也印记他的应许在我们心中，透过圣灵。 Janjinya sudah digenapi ketika Yesus datang untuk menjalankan misi keselamatannya ribuan tahun yang lalu. 几千年前，上帝的应许已经运行了，施行他的救恩，透过耶稣。 Dan Roh Kudus hari ini memberikan jaminan, kepastian buat setiap kita bahwa Dia juga hadir saat ini, hari ini, sekarang bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. 所以圣灵也帮助我们，也给了我们的应许和保障，让我们今天这个时刻、这个季节也在我们的生命当中。 Rindukah saudara mencarinya dan menunggunya dengan penuh pengharapan? 你是不是非常渴慕来寻求他，在每一个的生命当中，每一刻都在等待与盼望。 Sehingga saudara mengalami sendiri kekuatan yang diberikan oleh penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai itu. 以至于你自己经历过上帝的大能，透过他是一个奇妙的测试，永在的父，和平的君。 Kiranya momen Minggu Advent yang pertama ini membawa kita semakin dekat kepada peringatan akan kelahirannya, juga membawa kita semakin dekat untuk mengalami Dia secara pribadi. 透过这个时刻，在降临期的第一周里面，能够带领我们越靠近上帝。透过这个圣诞节，我们可以越靠近他，越能够经历他。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Mari kita ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. 我们用这段的时间，我们来到神的面前， Dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan
hadir saat ini. 我们清楚明白，这个时候神同在， Bahkan Dia juga menunggu kita. 他甚至在等待我们。 Biarlah kita boleh dengan hati dan jiwa yang terbuka di hadapan Tuhan, 让我们以心灵的敞开在神的面前， untuk merasakan Dia. 来感受他。 Tuhan, ajar kami untuk boleh senantiasa mencari Engkau, 主啊，教导我们每时每刻在寻求你， dengan sebuah kesadaran bahwa kami membutuhkan Engkau, 让我们可以清楚知道我们需要你。 dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. 除了你以外，我们不能做什么。 Biarlah kami boleh menunggu bersama dengan Engkau 在你里面，我们可以与你一起等待。 untuk berbagai pergumulan yang mungkin belum kami temukan jawabannya. 还有许多的挣扎难处，我们还没有出路。 Tapi biarlah kehadiran-Mu sendiri boleh memberikan jawaban terbaik buat kami. 但是因为你的同在，能够成为我们的最好的答案。 Tolong setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. 天父，你帮助我们每一个人， Pimpin kami di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. 带领我们前面的道路。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你。 Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们感恩祷告是透过我们主耶稣基督的复活之名。 Amin. 阿门。